Okay, you are required to implement an ATmega32 based system that will perform 4 simple arithmetic operation on 2 4-bit number which is A and B. Okay, kamu ada. Okay. So sekarang ni kalau kita baca betul-betul dia punya soalan, okay, kamu nak buat a system, okay, that will perform a 4 simple arithmetic operation. Okay, satu ialah arithmetic operation. What is arithmetic operation? Operasi yang melibatkan tambah, tolak, bahagi dan darab. Okay, that is a arithmetic operation on 2 4-bit number. Okay, kamu ada dua 4-bit number, okay, which is A and B. So kamu boleh tahu this is nombor A3, A2, A1, A0. Kenapa saya buat macam ni? Sebab dia 4 bit. Okay, this is 4 bit 4 bit number untuk number A, and then you have another 4 bit number for number 3. Number B, sorry. Okay, so kamu dah ada 4 bit number A and B, kamu nak buat arithmetic operation. Sama ada kamu nak buat tambah, tolak, bahagi atau darab. Okay, so the operation to be performed are addition, subtraction, multiplication and division. The result of the operation will be displayed on 8 common NET LED. Okay, so jawapan ni nanti A tambah atau bahagi tolak, okay, akan ditunjuk pada 8 common NOT LEDs. Okay, akan dipaparkan pada LEDs. Okay, ada 8 bit jugalah. Okay, kamu buat ni dia akan menghasilkan 8 bit di mana LED ni dia bagi tahu kat situ are common NOT. Okay, so first what you're going to do is kita kena tengoklah what is common NOT. Apa tu common NOT? Common NOT LED. Okey, kamu lukislah LED. This is your LED. Common NOT. Apa yang berlaku untuk common NOT? Apa yang kamu faham tentang common NOT? Anyone? Siapa nak tolong? Masuk voltage. All of the positive, okay, ataupun NOT terminal will connected to DC. Okay, and then negative terminal akan masuk kepada kamu punya micro P. Okay, so this is your micro P lah. So for common NOT, so this is a common NOT. Apa berlaku untuk common NOT is untuk on, kita kena bagi 1 atau kosong untuk onkan LED. Kosong. Okay, untuk on kita kena bagi kosong, off kena bagi 1. Okay, so you need to know lah, this is a common NOT, and dibagi tahu lagi connected to port C. Okay, so kalau soalan macam ni, better kamu sketch dulu kamu punya ATmega32. Okay, tak kisah pun kamu nak letak mana-mana pun port C, kamu bawah ni ke atas ni, sini atau sini, dia punya location tak kisah. Okay, as long as okay, kamu tulis macam tu, port C sambung kepada LED. Okay, pastikan dia punya lukisan kena betul lah. Okay, so this is LED. Kamu buat lagi ni 8 bit. Tapi kalau dia suruh sketch, jangan buat macam ni lah. Okay, kalau soalan tu suruh kamu lukis, pastikan ada 8 LED lah connected to port C. Okay, jangan lukis macam ni, lepas tu buat macam ni, letak 8 je. Salah lah tu. Okay, so make sure that you buat sambungan untuk semua ke 8 LED sambung kepada port C. Okay, itu untuk LED. Okay, untuk output ni dia akan display pada LEDs. Okay, dan dia kata selection of the operation will be determined by 4 active low push button switches. Okay, level by SW0, SW1, SW2 dan SW3 that are connected to port A pin 0 to pin 3.
Okay, so dia punya key dia kat sini dia kata active low push button. Okay, so active low push button kamu tahu dia akan give 0 bila kamu press the switch. Okay, bila kamu press, okay, akan dapat kosong. So kamu tahulah dia is push button kena connected to ground. Okay, so kamu tahu kat sini, okay, dia bagi tahu kat situ switch ada 4 switches. Okay, active low. Okay, kamu lukislah. Okay, and then these switches here connected to mana? Pin A0 to pin A trigger. Okay, kamu letaklah sini PA0 sampai PA3. Okay, di mana pin A0 adalah untuk switch 0, pin A1 untuk switch 1, pin A2 untuk switch 2 dan pin A3 untuk switch 3. Okay, so switches at PB0 to PB3 will represent data for A. Okay, ni salah ni. Ni sepatutnya A ni. Oh, salah. Yang ni betul. Okay, yang ni untuk kita tentukan dia punya function. Okay, kalau kamu press PA3 for example, kamu nak buat division. Press switch 2, kamu nak buat multiplication. Press switch 1, kamu nak buat subtraction. And press switch 0, kamu nak buat addition. So, these switches here nak pilih kamu punya arithmetic. Sama ada kamu nak buat tambah, tolak, bahagi atau darab. Okay, and then kamu ada switch lagi. Okay, dia bagi tahu kat sini. Switches at PB0 to PB3 will represent data for A, while switches from PB4 to PB7 will represent number B. Okay, so nanti kat sini port B, okay, kamu ada 8 bit lagi switches. Okay, yang ni selalunya active high lah. Bila kamu press, dia akan give 1. Okay, so this is active high switches. Okay, ada 8 switch. Okay, so di mana kat sini, dia bagi tahu kat situ. Okay, kita lukislah kat sini. Okay, this is kamu punya port B tadi. Ada 8 bit. Okay. And then this is P ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so this is your port B. Dia bagi tahu kat situ, okay, PB0 sampai P3 will represent data A. Okay, so yang 4 ni switch untuk data A. So kamu tahu this is A0, A1, A2, A3. Manakala another 4 switches here, okay, daripada PB4 to PB7 will represent number B. Okay, yang 4 yang ni, okay, adalah nombor B. Okay, so this is B0, B1, B2 and B3. Okay, so you are required to write a program. Okay, table below show the operation and the function name that will be executed when the switch is pressed. Okay, so you are required to write a program in C language for part A till part F to fulfill the system requirement. You can use built-in delay function provided by C. Choose 1 second delay and clock frequency 1 MHz. Okay, dia dah bagi tahu kat situ kamu kena buat 1 seconds delay. Okay, so delay sama dengan 1 second. Tapi, okay, dia kata by using a built-in delay. Okay, di mana kamu kena pakai yang ni lah. Underscore delay underscore ms. Okay, and then letak the value. Okay, that is a built-in delay. So, in this case here, tak perlu calculate kamu punya timer. Okay, because dia suruh kamu guna built-in delay. Okay, untuk question nombor 2, kita kena calculate kita punya timer. Okay, and then dibagi tahu lagi
frekuensi ialah 1 MHz. So F sama dengan 1 MHz. Okay, so kita tengok follow step by step lah yang diberi. Ini the guideline lah. Okay, untuk kamu tulis C program. Okay, so let's look at step number 1. Okay, define directive and declare the header files. Okay, first, sebelum kamu kena tulis sebarang programming, kamu kena initialize ataupun define kamu punya header file. Okay, so in this case here, apa file yang kita kena include ataupun kita kena declare? Okay, directive header files, kalau kamu kata header files, that one that started with the hashtag. Okay, apa yang kita nak include ni? Ada 3 markah kat situ. Okay, first, what we going to do? Define clock. Apa dia? Define CPU. Okay, so define F underscore CPU. Berapa banyak kita nak define kita punya CPU? 1 MHz. Okay, so you put 1 million. Okay, you define the CPU. And then next. Lepas tu nak buat apa? Apa lagi directive atau header yang you need to declare kat sini? Input, in out, out. Okay, include. Yang ni mesti nak kena include. This is the basic one lah. Include avr/io.h. Okay, untuk yang ni, any of the programming, okay, yang kamu tulis, perlu include this file. Okay, kena ada. This is a must lah yang ni. Okay, jangan tinggal untuk IO port. Okay, because why? Because you going, kenapa? Sebab kita nak pakai the port name. Okay, port A, port B, port C, DDR A, DDR B, DDR C. Kamu tak nak hafal dia punya memory addresses. So that's why we need to include this file lah. Okay, this file is equivalent to .include okay, mtt2.def.inc kalau kamu tulis dalam assembly language. Okay, this is similar lah. Okay, include hashtag include avr/io sama juga dengan .include mtt2def.inc. Okay, next. Ada header lagi tak kita nak kena include kat sini? Delay. Okay, delay. Kenapa delay? Because you are going to use the built-in delay. Okay, every time you going to use the built-in delay, kena include this header. Okay, include util/delay dot hash. Anything? Ada lagi tak yang kita miss out kat sini? Kita tertinggal? What about interrupt punya header? Perlu include tak interrupt header? Untuk soalan ni. Nathan? Tak payah. Tak perlu. Okay, sebab kenapa? Sebab kita tak guna interrupt. So, no need to include the interrupt header. Okay, so 3 ni dah enough. Okay, dah cukup dah. Okay, next. Okay, declare the function of prototype. Okay, function apa yang kita nak kena declare kat sini? What is the function that we need to declare kat sini? Okay, this function prototype is your subroutine lah. Okay, so according to this question here, so you need to declare this subroutine. Okay, subroutine yang ni. Kena define dululah this subroutine before you write down the subroutine punya programming. Okay, so you need to declare this one first. Okay, so just tulislah macam mana nak declare function prototype. Just put void. Okay, and then the name. Okay, pastikan nama kena sama. Do addition. Okay, kurungan. Put the void lah. Okay, put void. Okay, and then semicolon. Void. Do subtraction. Okay, and then void
lagi void do multiplication. Okay, so make sure that the name is sama. Okay, kalau kamu tengok sini I is missing, so tulis juga tak ada I. Okay, multiplication void, and satu lagi void do division void. Okay, so you need to declare the subroutine that you're going to use. Okay, subroutine yang kamu nak tulis nanti kamu kena declare dulu selepas kamu buat header file kat sini. Okay, after you define the directive ataupun header file. Okay, so next. Okay, next is declare input variable. Okay, so you are going to declare the input variable. Okay, so what is the input variable that you're going to declare kat sini? Siapa boleh bantu? How to declare the input variable? Okay, untuk yang C ni, macam mana nak buat? Untuk C, declare the input variable that you're going to use. Okay, so sekarang ni, because you have a nombor untuk A dan nombor untuk B. Okay, so why not we just create a variable so that nanti every time we panggil A, that one is belong to nombor A lah. Every time you panggil variable B, that one is belong to nombor B. Okay, so kita just initialize ataupun declare kita punya input variable. So this is the input variable lah, A and B. Okay, so you can put any name. Kamu boleh letak apa je nama yang kamu nak. Okay, so in this case here, I put unsigned. Okay, tak nak unsigned pun tak apa. Kita just put int, okay, var A for example. Ataupun data A. You can put any names you want. Okay, apa-apa nama yang kamu nak buat, nak letakkan. Okay, so that every time you call the var A ataupun data A, you know that one is belong to nombor A lah. Okay, so int data A. So int data B, because this is my input nanti. Okay, data A, okay, nombor A and nombor B. Okay, this is my input that are coming from my switches kat sini. Okay, switch kat sini akan determine my data A and data B punya input. Okay, next. Okay, you are going to write a C code for swap data function, which is to read a data from switches and generate A and B number in separate variable. Okay, so kita kena enablekan kita punya swap data function. Okay, so kat atas ni kita tertinggal satu lagi lah. So kita kena satu lagi function yang kamu kena buat is void swap data, sebab kamu akan ada swap data punya subroutine nanti kamu nak tulis. Okay, so sekarang kita buat swap data punya function ataupun subroutine. Okay, so void swap data. Okay, so open curly bracket and close curly bracket down here. So what are you going to write inside of this swap data punya function? Okay, so di bawah swap data punya function ni, kamu kena read data daripada switches and generate A dan B number in separate variable. Okay, switch tu kat mana switch kita? Dekat mana? Dekat port B. Okay, switch tadi kita tahu switch untuk read data A and B are coming from port B. Datangnya daripada port B. Okay, saya lukis balik semula. This is my port B. Di mana port B ni ada 8 bit.
Okay, setiap port B ni saya akan sambung kepada switch. Okay, which is this one here, this is a active high switch lah. Okay, whenever I press, it will give 1 to my port. Okay, bila saya release, dia akan give 0. So this is a active high switch. Okay, press akan produce 1 and then release, start press. Okay, when I release, dia akan produce 0. Okay, so tadi kita tahu tadi switch ni this is port B lah. Okay, this is my port B, di mana switch ni okay daripada 0 1 2 3. Okay, this is for data A0, A1, A2, A3, and for pin B4, 5, 6, 7, this is for data B0, B1, B2 and B3. Okay, kenapa? Sebab kita nak tambah dua numbers which is a 4 bit. Kita nak buat A plus B ataupun A tolak B, A darab B, A bahagi dengan B, di mana D is a 4 bit number. Kita tahu A3, A2, A1, A0 for data A. Okay, so this is a data A lah. Sebab tadi kan kita dah buat input kita. Okay, data A which is equivalent to A3, A2, A1, A0, and the data B sama dengan B3, B2, B1, B0. Okay, so persoalannya sekarang is, the question is how are we going to write a program so that we read bila mana kita press switch 3, switch 2, switch 1, switch 0. Okay, dia akan jadi data A, and then bila kita press switch 7, 6, 5 dan 4, dia akan jadi data B. So how we going to do that? Macam mana kita nak buat? Siapa nak tolong yang ni? Anyone? Siapa nak tolong? Macam mana nak buat? Ada idea tak? How to write the program kat sini? Okay, Tan nak tolong tak, Tan? Ini idea? Pakai OR. Pakai for loop. OR gate. Okay, pakai OR gate. Okay, kita try dulu ya. Okay, contohlah tadi kamu tak declare lagi dia punya input variable kat atas, but you declare the input variable kat bawah ni. Okay, so markah kat sini kamu akan dapat dekat sini. Tak kisah, okay. Okay, contohlah tadi kamu tak tahu kan kat sini kan. Kamu tak tahu what is how to declare the input variable. Kamu just leave it blank kat sini. Tapi kat inside here, D here kamu buat lagi. Okay, kamu tahu, oh this one here why not kita put value A and value B to any temporary data. Okay, ataupun a variable called a data A, data B. So why not we just, okay, kamu buat int data A, int data B. Okay, so kamu masih lagi dapat marks dekat soalan yang ni. Even though kamu jawab kat bawah ni. Okay. So sekarang ni, okay, so kamu tahu int data A, int data B. Okay, so sekarang this is a port B. Okay, so port B, so recall back untuk input output. Okay, untuk port A, port B, port C and port D, kita ada 3 register yang terlibat. Satu is DDR. I put X lah. Okay, yang ni nak determine sama ada kamu nak jadikan dia sebagai input atau output. Okay, and then you have the second register that you need to know for the input output port is kamu ada port X. Okay, kalau kamu jadikan dia output, okay, output, so every time you want to send out the value daripada micro P ke output, okay, you going to use the port 8 lah. Okay, so this one you to send a data daripada micro P ke output port.
Okay, and then satu lagi kamu akan ada, satu lagi register is pin X. Okay, di mana pin X ni register is used to read a data daripada luar. Okay, so daripada luar masuk ke dalam microP. Okay, sama jugalah dengan this one. Okay, this mana untuk this one, okay, this is port B. Okay, to read a data from switches, kita kena read from register pin B. Okay, so why not we put the macam ni, data A sama dengan pin B. Betul ke macam tu? Betul tak data A sama dengan pin B? Okay, kalau kamu tulis macam tu, contohlah this is your port B tadi. Okay, let's say lah I put the value lah inside dia, baru kita boleh nampak 1100, yang ni is 0110. Okay, supposedly yang ni kena jadi your B lah, and this value kena jadi data A. Okay, by right ya. Okay, so this value 011 is belong to data A, while 1100 is belong to data B. But kalau kamu tulis macam ni, what happen is data A equal to pin B, apa berlaku? Okay, di mana data A sama dengan 01101100. Betul ke tak kalau kamu macam ni? Okay, if you write like this, betul tak? Salah lah kan? Because now your data is supposed to be 4 bit. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, data A kamu adalah 8 bit, and the nombor here also salah, which is sepatutnya we need to have data A, this value here 1100. Okay, kita nak yang ni je. Okay, so kita tak nak yang ini. So macam mana nak buat? How to get rid of this number here 0110? Macam mana kita nak buang this 0110? Okay, tadi Tan kata okay, to buang, okay, kita guna logical OR. Betul tak kalau kita guna logical OR? Okay, kita nak OR dengan apa, Tan? This one. Kita try dulu. Logical OR. Okay, Tan saying that we need to use the logical OR. Betul tak logical OR? F0 atau F0. F0. Kita pakai binary lah, senang binary. 0B, what is the value kamu nak OR kan? 111100. Okay, so this is the data A yang kita dapat daripada pin B. Okay, kita OR kan pula dengan nombor ni 111100. So what is the value that you get? Yang ni 00, kamu akan ada 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, and 1. Which is also salah lah. Betul tak? Okay, kita nak this number only. 1100. But sekarang ni kamu punya nombor masih lagi 8 bit. So macam mana nak buat ni? Any suggestion? Ada cadangan lagi tak? So OR tak boleh, logical OR tak boleh buat. Okay, not possible untuk buat logical OR. Sebabnya kenapa? Kamu masih dapat 8 bit data. Okay, kamu masih tak dapat get rid of this number here. Instead, kamu dah jadikan dia sebagai default 111, which is salah lah. Okay, macam mana? Any suggestion? Any other suggestion? Siapa nak bantu? Yang lain semua pergi ni buat assignment ni. Ada. Ada. Okay. Safwan, macam mana nak buat, Safwan? So tak boleh kita buat logical OR sebabnya kita dapat macam ni. Which is salah jugalah. Tak boleh. So macam mana nak buat? Kita guna AND. Okay, kita try kita guna AND. Okay, kita nak AND dengan nombor berapa? Okay, kita AND kan dengan
0,000111. Kenapa saya n-kan belakang dengan 1? Sebabnya, okey, saya tukar sini ya. 0,000111. Okey, sebab kita nak dapat balik nombor yang sama. Okey, any number darab dengan 1, kamu akan dapat balik nombor that number. And any number darab dengan kosong, kamu akan dapat kosong. Okey, that is the idea lah. Okey, kenapa saya guna logical AND. Okay, so bila kamu buat logical AND with this number here, kamu akan dapat 0,0,0,0. 1 AND with 1 you get 1. 1 AND dengan 1 kamu dapat 1. 0 AND dengan 1 you get 0. 0 AND dengan 1 you get 0. Okay, kamu dapat tak value ni? 1100. Yes, kamu dapat. Dapat. Okay. Dapat. Di mana kat sini kamu dah get rid number. Yang sini tadi 0110 dah hilang. Dia dah jadi 0. Okay, which is kita nak fokus untuk yang ni. Okay, so this is our data A. Okay, semua boleh follow ya? Macam mana nak segregatekan kita punya data ni. Okay, di mana data A dan data B adalah datang daripada switch yang yang sambung kepada port yang sama. Okay, so kamu kena buat do manipulation lah untuk segregatekan ataupun untuk asingkan data A dengan data B. Okay, so data A dah siap. Okay, kamu dah dapat data A. What about data B? Macam mana nak buat data B? Terbalik dengan data A. Terbalik. Sama juga. Okay. Pakai N. Macam mana kita nak terbalikkan dia? Pin B N. Okay. Pin B N 0B 1111 0000. Okay, so kita buat macam tu. Kita tengok dapat ke tak jawapannya. Okay, saya padam yang ni. Okay, so saya letak 11110000. Okay, we do the logical AND. Yang kat sini akan dapat 00001111. Okay, kita dah get rid nombor ni. Sorry. 0 ni 0 AND with 1 you get 0. 11111100. So kamu dah dapat value yang ni. Betul tak? 0110 yang belakang ni kamu dah buang. Tapi kalau kamu tinggalkan macam ni, apa yang berlaku? Dia 8 bit data. Which is salah lah. Sepatutnya yang ni adalah hanya 4 bit data je. So macam mana nak buat? Lepas tu nak buat apa ni? Lepas kamu dah buat macam ni. What you going to do? SWAP. Okay. Kita kena buat swap. Okay. By using the SWAP. Tapi the problem is dalam C programming tak ada SWAP punya function. So macam mana nak buat? Dalam assembly language kamu boleh pakai swap function, tapi dalam C programming tak ada. So macam mana nak buat ni? Okay, so the solution is why not? Okay, this is the value tadi ya. Okay. Ini tadi. Okay, tolong jangan hang. Okay, so ini value ini yang kita dapat tadi lepas kita dah buat logical AND dengan pin B. So kamu akan dapat 0B 1111 0. Alamak, silap. Saya padam dulu lah. Okay, so this is the result lah. Bila kamu AND kan dengan value ni, kamu akan dapat 0110 0000. Okay, kalau kamu tinggalkan macam ni, kamu salah. Which is kenapa? Sebab ini 8 bit. Okay, supposedly kamu nak 4 bit saja. Okay, so dalam assembly language, kita boleh swap dia punya position. Tapi, in C programming, we cannot do that. So, macam mana nak buat? Okay, why not? Untuk case yang ni, okay,
Why not kita shiftkan dia ke kanan berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, so akan dapat 0, 1. Yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 1. Yang ni pun 4. So, kamu akan dapat 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Okey, so macam mana nak buat switch shift ke kanan 4 kali by using C programming? So, we put the ni simbol ni lah. Okey, berapa kali? 4 kali. Okey. Yang ni dah belajar, yang shifting ni. Kamu boleh tengok pada modul 10. Okey, tapi dalam video modul 9. Kalau ikutkan saya punya lecture note modul 10. Lecture note semua dah ada kan yang C programming kan? Betul tak? Semua dah download kan? Kan ada lagi yang tak download yang saya punya lecture note untuk C programming. Modul 10, 11, 12, 13. Okey, Tak habis tengok lagi doktor. tak habis tengok lagi. Okey, kena tengok habis lah. Kalau tak habis tengok macam mana kamu jawab soalan tadi. Tak terjawab lah tadi. Okay, so kena tengok. Go through saya punya lecture notes tu dengan video. Okay. So, yang ni kamu dah dapat. Kamu dah shiftkan kedudukan yang ni tadi. Okay. 4 bit ke belah kanan. So, nanti at the end kamu akan dapat. Yang ini saja. So, yang ni adalah 4 bit. So, yang ni kita boleh ignore lah. Yang depan ni. Sebabnya, yang ni adalah 00. So, boleh ignore kan 00. Kita hanya ambil yang ni je. 4 bit data. Okay. So, itu saja untuk swap data. Okay. Di mana kita nak nak dapatkan value dari data A. Value untuk data A daripada switch 0, switch 1, switch 2, switch 3. Manakala value for data B daripada switch 4, 5, 6 dan 7. Okay, ada soalan? Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita tengok E. Okay, write a C code for do addition and do multiplication function. Okay, kita buat do addition dulu ya. Okay, since this is what we call function ataupun subroutine, kamu kena start with void lah. Void do addition. Okay. Bracket and then open curly bracket dan close curly bracket kat bawah. Ni. So, apa yang kita nak tulis kat dalam ni? Okay, first thing first. Apa yang kita nak kena tulis kat dalam ni? Siapa nak bantu? Okay, siapa nak tolong ni? Okay. Port A equal to 0B 1110. Port A, yang tu tak perlu lagi. Yang initialization of input output port tu nanti kita buat under main function, main program. Okay, untuk initialize port C sebagai output, port A sebagai input, port B sebagai input tu kita akan buat dalam main function. Okay, untuk do addition, apa yang kita nak buat under do addition? Okay, what the do addition do? Kita nak tambah lah data A. Kita dah ada data A, betul tak? Tambah dengan data B and hantar hasilnya ke mana? Nak display hasilnya tadi ke mana? Ke LED. Okay, mana saya punya LED tadi? So tunjuk. Okay, A do the addition.
tambah dengan data B, hasilnya saya nak hantar ke LEDs, di mana LEDs connected ke port C. Okey. So sama dengan port C. Okey, so apa yang saya nak buat is saya buat call lah dulu swap data apa tadi punya subroutine. Kenapa nak call dulu subroutine ni? Sebab kita nak dapatkan kita punya value data A, data B. Okey, ni salah Yang ni tolong betulkan this is data B bukan data A. Okey. So kita once kamu dah dapat value data A and data B, barulah kamu buat. Okey, sometimes untuk selamat lah. Okey, kamu boleh tulis macam ni dalam periksa. Port C sama dengan data A tambah dengan data B. Okey, you can directly buat macam ni. But sometimes bila kamu tulis programming, okey, kadang-kadang sini dia akan produce an error kat sini nanti. Okey, dia run compile and then dia kata ada syntax error lah apalah. So to be safe, selalunya untuk yang ni data A, data B, kita akan letakkan dia ke dalam satu variable. Okey, so variable ni kamu letaklah apa-apa variable, dia macam temporary storage data lah. Okey, so you put data A tambah data B sama dengan result for example. Okey. And then port C, barulah port C sama dengan result. Barulah hasil yang ni nanti kamu hantar ke port C. This is to be safe lah. Okey, selalu kalau kita nak selamat, kita buat macam tu. Okey, tapi kamu juga boleh tulis macam ni, port C sama dengan data A, data B, tak salah. Tapi sometimes bila kamu compile, dia akan produce error kat situ. Okey, syntax error. So to be safe, okey, we just put. Okey, mula-mula kamu kena declare dululah kamu punya results ni. Okey, declare dulu dia sebagai what is the data type that you going to use. Okey, for example lah, yang ni kamu pakailah int result ke ataupun unsigned character result pun boleh. So saya pakai int result. Okay, so declarekan dulu dia sebagai integer and then result sama dengan data A tambah dengan data B. Kenapa? Sebabnya kita nak buat addition punya operation. Okay, so tambah. Okay, once kamu dah dapat tu, barulah kamu tulis port C sama dengan result. Okay, hantar hasil tambah ni tadi ke port C. Lepas tu kita nak buat apa pula? Kena panggil lah delay sebab dia bagi tahu dah kat sini tadi. Okay, you need to generate a 1 second delay. Okay, you can build ni kat sini. Choose 1 second delay and clock frequency. So every time we send out the data to port C, sebabnya kita nak tunjukkan hasil result tu ke LED. So kita kena panggil delay. Kalau kau tak panggil delay, kamu tak nampak dia punya hasil dia sebab dia is too fast. Okay, our naked eye cannot see the LED punya blinking tu nanti. Okay, so we just panggil je lah. Okay, delay punya function underscore delay underscore ms 1 second. What number we need to put here untuk 1 second? Letaklah 1000 millisecond equal to 1 second. Okay, itu saja untuk do addition. Ada soalan? Okay, first, yang ni paling penting ni. Kena ada swap data. Okay, kamu kena panggil dulu yang ni. Subroutine yang ni. Di mana daripada subroutine tu, kamu akan dapat dia punya data A dia daripada mana. Data B dia daripada mana. What is the data A punya nombor and what is the data B punya nombor. Once you get the data A and data B punya numbers, barulah kita buat addition kat sini. Data A tambah data B, letak dalam result. Okay, and then daripada situ result hantar ke port C. Okay, siapa nak tolong untuk bawah ni, multiplication? Sama jugalah dengan addition. Sama je.
Siapa nak tolong? Okay, untuk multiplication punya subroutine. Okay, so buatlah void do M huruf besar ya. Okay, tadi tak ada I kan? Okay, multiplication. And then open curly bracket, close curly bracket. Okay, first panggil dulu swap data subroutine ataupun function. Okay, once we get the data A and data B, and then kamu declare dulu kamu punya result, int results. Okay, di mana result sama dengan data A multiply dengan data B. Okay, so the question is, what is the symbol untuk multiplication yang akan kamu kena letak kat sini? Okay, siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Symbol untuk multiplication. What is the symbol for the multiplication? Star lah. Okay, you need to put a star untuk multiplication. And port C sama dengan result. And underscore delay underscore ms 1000. Okay, that's all. Okay, so sekarang ni, okay, saya check dulu kita punya port C connected to LED. Okay, what type of LED kita guna kat sini? Common NAND. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu sini. Common NAND, bila on, dia produce kosong, off, dia produce 1. So, betul tak ni kita punya, kita hantar ni? Okay, contohlah. Okay, so contoh this is the data. Contoh ya. So this is the data daripada port B kamu. Okay, daripada switches. Okay, so this is your A and this is your B. Okay, kita buat tambah. A tambah B 1010 tambah dengan 0001 akan produce 1101. Okay, so supposedly LED ni akan nyala, yang ni akan off. Okay, but since sekarang ni kita pakai common NAND. Okay, so VCC sambung ke sini. So, since this one kita pakai LED common NAND, di mana hantar 1, LED akan off. Okay. And bila hantar 0, LED akan on. Okay, kalau kamu tulis macam ni, what happen is, LED kamu, okay, ni saya lukis dia punya LED lah. Okay, so LED kamu, what happen is, yang ini akan nyala. Okay, supposedly, sepatutnya, yang ni nyala, yang ni nyala, yang ni nyala, yang ni padam. Tapi kalau kamu tulis macam ni, yang ni nyala. So how to fix this line here? Macam mana kita nak baiki this line supaya the correct LED akan nyala? Okay, LED yang ni akan nyala, bukannya yang this pattern. Macam mana nak buat? Siapa nak tolong? So what we going to do here? Safwan, nak tolong tak? Arif? Saya tak pasti sangat. Macam mana? Tak pasti sangat. Tak pasti. Okay. Tan, macam mana Tan? Tengah fikir lagi. Tengah fikir lagi. Okay, why not kita invertkan dia, pakai inverter. Okay. Do the inversion. Invert. Kan kamu ada 101. Sekarang ni kamu punya, ni LED kamu nyala yang ni.
So why not kita invertkan dia supaya yang ni akan menyala. So what is the invert punya symbol? So this symbol stand for inverter. Okay. This tilde, yang ni kita panggil dia sebagai tilde. Okay, so what you going to do is, okay, just put kat sini. Okay, saya padamlah kat sini. Yang ni saya padamkan dia. Sebab tak ada tempat tadi nak tulis. Okay, I put the symbol first. Tilde, kurungan, tilde. So, apa yang berlaku is, dia akan invertkan daripada nombor ni, dia akan jadi ke daripada 1011. So, this is the result lah. 1010 tambah dengan 0001, dia akan produce 8 bit sepatutnya. Okay, 00001011. Okay, and then I invertkan dia. So, dia akan produce 111100. So, yang ni akan nyala, yang ni akan nyala, dan yang ni akan nyala. So, the rest akan padam. So, just put this symbols here. The inverter punya symbol. Sama jugalah dekat bawah ni pun. Okay, I need to put the tilde. Okay. So, that's why dia punya kat sini yang penting ni. Okay. LED apa yang kamu guna? Itu the most important part. Sebab tu dekat quiz tadi saya suruh kamu, okay, tengok dulu kamu punya LED 7 segment sambung kepada common inlet ke common cathode. Okay, kalau common inlet kamu kena tahulah yang mana hantar apa nyala, hantar apa padam. Okay. Okay, so multiplication dah siap. Okay, and then J, write the main program. Okay, the whole program lah. Okay, including the port initialization. Okay, input output port punya initialization, switch press detected the task, and other necessary C code. Okay, so kita nak buat kita punya programming. Okay, we just put started with int main void sebab dia kata main function. Okay, open curly bracket and close curly bracket kat bawah tu. Okay, first kita nak initialize kita punya input output. Okay, so in this case here, LED connected to what port? LED kita sambung ke port apa? Port C. Okay, so kita kena pastikan port C kita sebagai output. So how to make port C sebagai output? We put DDRC equal to what number? Kena ingat ni. DDRX. Hantar kosong dia jadi apa? Hantar satu dia jadi apa? Kosong become On. input. Input. Satu dia akan jadi Output. output. Okay, so in this case dia DDRC sama dengan OXFF. Okay, di mana kita hantar 11111111 ke DDRC. So automatic yang ni port C jadi output port. Okay, next. Switches. Switches kita sambung kat port berapa ni? Which port? Switch. Okay, kalau kamu tengok balik tadi, switch kamu sambung, sebab tu saya suruh lukis ni. Yang ni penting ni. Lukisan ni. Okay, so kamu tahu port port B sambung ke switch, port A also sambung ke switch. Okay, so why not we put, okay, DDRA sama dengan kosong. Okay, kita jadikan semua port A kita sebagai input. And then, once kamu jadikan dia sebagai input, kamu kena enablekan dia punya pull up resistor lah. Okay, macam mana nak enable pull up resistor? Okay, by put port A sama dengan OX FF. Okay, so enable
pull up resistor. Okay, and then DDRB also sama dengan kosong. Okay, di mana dekat sini port B kamu nak jadikan dia sebagai input juga. And then sekali lagi kamu enablekan dia punya pull up resistor. So port B sama dengan OX FF. Okay, so yang ni dah siap. Okay, so sekarang ni kita nak buat bila kita press kita punya switch, apa yang berlaku. Okay, dia akan pergilah dekat nak buat addition ke, nak buat multiplication ke, nak buat subtraction ke, nak buat division. Okay, so this one here we put in while loop lah. Okay, dalam while loop, kenapa? Dia akan keep monitoring lah switch mana yang kita akan tekan. Okay, so untuk yang ni, tadi kan, ini kamu punya port A kan. Port A kamu ada 4 switch, which is yang ni dia kata tadi sambung kepada active low switches. Okay, so kalau tak press, kamu akan jadi, dia akan produce 1. Bila kamu press switch ni, dia akan hasilkan kosong. Okay, but the question is, kamu hanya sambung kepada 4 switch dekat sini. PA0, PA1, PA2 dengan PA3. But 4, 5, 6, 7 kamu tak hantar, kamu tak sambung kepada switches. So macam mana kamu nak pastikan yang value kat sini sentiasa 1? So how to do that? Macam mana nak buat? Okay, one of the thing is, salah satu cara, okay, this is the first lah. Kamu boleh sambungkan yang ni ke VCC. Okay, so dia akan produce always 1 kat situ. Ataupun, kalau kamu tak sambung yang ni ke VCC, okay, this is the first method ya. Kalau kamu tak nak sambung yang ni ke VCC, kamu boleh buat masking. Okay, the second cara is kamu buat masking dalam programming. Okay, so yang ni masking kita akan buat dalam programming je lah. Okay, so no need to sambung yang ni kepada VCC, tapi kita buat dia masking supaya dia akan produce 1 je kat sini. Okay, kalau kamu tak sambung ini kepada VCC, what happen is yang ni akan selalu kosong. Okay, by default, every time you turn on your micro P, okay, all the register inside ATmega32 by default the value is 0. Okay, so that's why kamu kena sambung, sama ada sambung kepada VCC ataupun buat masking dalam kamu punya programming. Okay, this is only applicable kalau kamu pakai active low punya switch. Kalau active high tak apa, tak perlu buat masking pun tak apa. Okay, so sekarang ni saya nak buat masking lah, nak ajar untuk buat masking. Okay, saya tak sambung kepada VCC. So apa yang saya buat is saya create another variable. So variable tu saya panggil dia sebagai switch data. Okay, so yang ni saya panggil sebagai, okay, letaklah kamu nak panggil, nak jadikan dia unsigned char ke anything. Okay, so yang ni saya pakai sebagai unsigned char. Okay, unsigned char switch data. Okay, first what you're going to do is, okay, saya baca switch data sama dengan, okay, yang ni data daripada mana? Pin B lah. Okay, register pin, pin B pula, pin A. Okay, so pin A, saya maskkan dia, okay, by using the logical OR 0B11110000. So apa yang berlaku is, okay, so yang ni yang apa yang berlaku. So by default ni value saya. Okay, contohlah yang ni saya press, yang ni saya press, yang the rest saya tak press. So dia akan jadi macam ni. Okay, 0111. This is by default.
bila saya buat masking ni, apa yang berlaku? Dia akan jadi OR-kan dengan value ni. So, dia akan jadi 11110111. So, hanya satu je yang akan produce kosong. So, baru kita tahu, okay, now we press switch 3. Okay, yang ni switch 3, SW3, SW2, yang ni SW1 dan yang ni SW0. Okay, so I do the masking dululah. I do the masking by switch data sama dengan pin A OR-kan dengan this number 0B1110000. And then, okay, we can use the if else statement ataupun case structure. Okay, kamu boleh pakai. Okay, dia ada dua nak baca kita punya switch kat ni. First, kita boleh guna if else. Satu lagi kita boleh guna case structure. Okay, so untuk yang ni saya pakai if else. Saya pakai if else punya kita panggil structure. Okay, if else punya statement. Okay, so I put the if. Okay, if SW data sama dengan okay, let's say lah dia is untuk bila switch kosong press. Okay, 0B11111110. This is when your switch kosong press. Okay, so this is the value lah yang akan dihantar kepada switch data. Okay, so bila value switch data sama dengan value ni, apa berlaku bila switch kosong press? Okay, tengok pada kita punya table, bila SW0 kita press, kita nak buat apa? Ada siapa-siapa boleh bantu? Okay, SW0 kita press, kita nak buat addition. SW1 subtraction, SW2 multiplication, SW3 kita nak buat division. So in this case here, okay, untuk yang ni, if SW data sama dengan 0B111110, this is when kita press SW0. So apa yang kita buat, kita panggil do addition punya function ataupun subroutine. Okay, and then close clear bracket. Kenapa close clear bracket? Sebab once kita dah panggil kat sini do addition, so dia akan buat yang do addition ni tadi lah. Do addition, swap data, result sama dengan data tambah data B, hantar result ke port C, and then panggil delay. Okay, and then if else. Okay, now saya nak check bila saya press switch 1. So what is the value for switch 1? 0B 1111 100. Okay, ni untuk switch 1 sahaja. Okay, so then kita akan panggil apa? Subroutine apa? Do subtraction. Okay, yang ni according to the table ya. Okay, bukan if else, silap. Else if dia terbalik yang ni. Okay, if else dia akan ada error. So else if. Okay, so I put warna biru lah kat sini baru nampak. Else if. Okay, and then another else if. Okay, now when I want to check with my switch when the switch 2 is pressed. So sama dengan 0B11111011. Okay, so yang ni switch 1 press, yang ni switch 2
press. Okay, and then apa yang berlaku bila switch 2 press? Buat multiplication. Okay, yang ni kena dekat ni, tak boleh jarak Okay, do multiplication. Do multiplication. And then else if, sekali lagi else if. Okay, now bila switch 4 ditekan ataupun switch 3 ditekan, switch data SW data sama dengan okay 0B1111. This one is 0111. Okay, so this is SW3 press. So apa akan berlaku when SW3 press? You want to do bahagi, do division. And last but not least else. Okay, bila tak ada apa-apa ditekan, so just put blank je lah dalam tu and close your punya programming. Okay, close while loop and then this is a close the main program. Itu sahaja. Any question untuk yang ni? Untuk the main program. Ada soalan tak? Untuk main program. Okay. Tak ada soalan, Safwan? Muhammad Arif, ada soalan? Ada doktor ni nak kena blend in masuk. Okey, yang ni sama jugalah nanti kalau kamu buat kamu punya apa ni group programming, nak check switch mana yang kamu tekan untuk apa ni? Untuk metric cards lebih kurang macam ni je lah. Okey. Sebenarnya. Doktor pakai case pun boleh kan? Pakai case pun boleh. Okey, so siapa yang pakai case, pakailah when case SW data sama dengan dia lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma case lagi nampak tersusun lah, dia punya case structure lagi nampak tersusun compare yang ni. Okay, you can pilih sama ada case structure ataupun if else statement. Okay, so I think we take 5-minute breaks. Okay, so 11.50 kita akan continue with soalan nombor 3. Boleh ya? Okay, thank you doktor. Okay. Alright, so let's look at question nombor 3. Okay, show the declaration of any global variable or definition using 8 MHz oscillator. Okay, so kamu nak declare macam mana nak use 8 MHz oscillator. Okay, so yang ni you just type hashtag define f_CPU 8 million. Okay, so this is how you're going to define a global variable or define or declare 8 MHz oscillator. Okay, next B. Okay, show the declaration of all library to use input, output, interrupt and timer. Okay, so input, output. So macam mana nak declare all the library for input, output? So you need to hashtag include input, output avr/io.hash. This is for the input and output. And then interrupt, what about interrupt? Hashtag include /avr/interrupt.hash. Ini untuk interrupt. And what about timer? Timer library samalah. Hashtag include util/delay.hash. Okay, next, initiate the main program. How to initiate a main program? So to initiate a main program, you just simply write int main
Okay, void, open curly bracket and close curly brackets. This is how you're going to initiate the main program. Okay, ada soalan sehingga C? Ada soalan tak? Okay, if no question, next we go to C2. Initialize appropriately to use port B as an output, di mana interrupt 2 or interrupt as an output of interrupt 2 or INT2 to read a push button and enable the built-in pull-up resistor. So, macam mana nak buat yang ni? Okay, first, okay, sekarang ni kamu punya INT2. Okay, you need to know the INT2. Dekat mana location INT2? Siapa nak tolong? INT2 dekat mana? Sebab in this case here, we going to use the INT2. Okay, so kita kena initialize kita punya port B appropriately lah. Okay, accordingly to this question here. Okay, so macam mana nak buat? How to initialize? First, INT2. Kat mana location INT2? Siapa nak tolong? Port B, Okay, number 2. port B2. Okay, INT2 letaknya dekat PB2. Okay, since we are going to use the INT2 interrupt 2, external hardware interrupt 2, so we need to make sure that PB2 kita jadikan dia sebagai input port. Okay, so macam mana nak buat that one? So just write down DDRB sama dengan 0B. Okay, kamu nampak ni, port B dia nak jadikan dia sebagai output. Okay, so ingat lagi DDRX, output we need to give 1 dekat DDR. Okay, so output letak 1, while input we need to give 0. So in this case here, okay, contohlah D is your DDR, ada 8 bit. Okay, kamu tahu P, okay, D is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, you know that PB2 kena jadikan dia sebagai input. Why? Because you're going to use the INT2. Kamu nak pakai dia sebagai interrupt, external hardware interrupt. So you put value kat sini 0. Okay, what about the rest? The rest kamu jadikan dia sebagai output. Okay, so just put 1, 1, 1, 1. Okay, so value yang kamu kena letak is DDRB sama dengan 0B1111 and then 10. Okay, pastikan bit nombor 2 you put 0 because you going to make PB2 sebagai input. Kenapa? Sebab it is a special PB2 adalah ada special function untuk buat interrupt 2. Okay, and then the rest you put 1 sebagai output. Okay, so kita dah buat yang ni dengan yang ni, and then enable the built-in pull-up resistor. Macam mana nak enable pull-up resistor? By sending port B dengan FF. Okay, but in this case here, since PB2 je yang kita jadikan dia sebagai input, so dekat sini je lah kita hantar dia 1. Yang lain kita letak 0. Okay, unless lah kalau DDRB ni you make all the DDRB here sebagai input port, so you can send out port B sama dengan 0xFF. Tapi in this case hanya yang ni je kita jadikan dia sebagai input, so tempat output kita tak boleh enable pull up resistor. Okay, so yang tempat input aja kita boleh enable pull up resistor. Okay, any question? Ada soalan tak untuk yang ni? Okay, if tak ada soalan, next. How to enable INT2 to be triggered with a positive edge signal from PB2 pin.
Okey, mula-mula kita nak enable INT2. Okey, macam mana nak enable interrupt? Dia ada dua tempat kita nak enable interrupt. Satu dekat GICR, the second one at dekat status register di mana our I flag kenalah sama dengan 1. Okey, kita initialize dekat GICR dulu. Okey, macam mana nak initialize kat GICR? Siapa nak tolong? How to initialize, bukan initialize, how to enable INT2 dekat GICR. Okay, GICR sama dengan what is the value that we need to put inside our GICR. Siapa nak tolong? Tan nak tolong tak, Tan? Macam mana nak enable INT2 dekat Kosong B, GICR? Ha? kosong B, Kosong. kosong 0010 and then 0000. Okey. So 00100000. Kenapa? Okey, first kamu kena tahulah dekat manakah location INT2 dalam GICR. Okay, that is the first thing that you need to know lah. Okay, so in this case saya buka balik semula kita punya action notes. Okay, so kita cari GICR. Mana kita punya GICR? Okay, so this is our GICR. Okay, kalau kamu tengok GICR ni, okay, take out the pen. Okay, kamu tengok ni. Yang ni untuk INT1, this one untuk INT0, and this one untuk INT2. Okay, so to enable, kamu kena, okay, sekarang ni kita nak enable INT2, so kita kena letak 1 dekat sini. What about the rest? Yang ni kita letak 0. The rest also letak 0 lah. Okay, so now we enable INT2. Okay, let's say lah kalau kamu nak enable INT2 dengan INT1. So just put 1 dekat INT1, 1 lagi dekat INT2, yang lain kamu letak 0. So you enable INT1 and INT2 punya interrupt. Okay, so untuk case kali ni kita nak enable dekat INT2 je. So the value that we need to put to our GICR is 001 0000 macam yang Tan cakap tadi. Okay, so GICR sama dengan 0B 001. Okay, 00000. Okay, next. The second tempat yang kita nak enable is dekat status register. Okay, dekat iFlag. How to make iFlag equal to 1? Siapa nak tolong? Macam mana nak enable iFlag ni sebagai dia dapat 1? Okay, what instruction that we need to put? Okay, just write SEI. Okay, so what happen is kat sini, iFlag akan jadi 1 dalam status register. Okay, lepas tu, next. Okay, kita punya INT2 kenalah positive edge triggered. Okay, mestilah triggered bila positive edge. Positive edge is falling edge or rising edge kalau positive edge? Rising. Okay, rising edge. Okay, kat mana kita nak set supaya INT2 kita triggered bila mana rising edge is detected? Dekat register mana? Bit 6. Ha? Bit 6. Bit 6 dekat register apa? Apa nama register tu? MCUCSR. Okay, MCUCSR. Okay, MCUCSR adalah untuk INT2 sahaja. Kalau MCUCR, this is untuk INT0 and INT1. Okay, kena pastikanlah yang register
untuk trigger ni, sama ada positive edge, rising edge ni, kamu pilih yang the correct one according to interrupt yang kamu nak guna. Okay, so kita tengok dekat MCUCR. Okay, MCUCSR. Dekat mana kita nak kena enablekan dia. Okay, so this is your MCUCSR. Untuk INT2 kita kena enable dekat bit 6. Okay, dia dah bagi tahu kat situ. Kalau kamu letak kosong kat bit 6 ni, dia falling edge. Letak 1, dia akan jadi rising edge. Okay, so kita nak positive edge trigger. So means that it is a rising edge. So we need to put 1. What about the rest kat sini? Yang lain kena letak value berapa? Kosong lah. Okay, just put the default value kosong. Kat sini je kena letak 1 bit 6. Okay, so the answer is 0B 01 00 00 00. This is untuk INT2 rising edge trigger. Okay. So, kalau untuk INT0 and INT1, kamu kena tengok dekat ni lah. MCU CR punya register. Okay, dekat 4 bit terakhir ni. Okay, bit 0, bit 1 untuk INT0, bit 2 dan bit 3 untuk INT1. The value that you need to put here according to this table lah. Sama ada kamu nak low level punya trigger, either logical change punya trigger, falling edge ataupun rising edge. Okay, so that one is for nombor berapa tu? Nombor 3. Okay, 3C3. Okay, next we go to 3C4. Okay, so what is this 3C4? Implement the infinite loop to show blinking light every 2 seconds at port B. Okay. Initialize the LED data in a global variable named LED by enabling pin 0 and pin 4 and send the data to the port. Okay, maksudnya kat sini ialah okay, kamu ada LED connected to your port B. Okay, satu lagi LED kat sini. Okay, yang ni padam. Kenapa yang ni saya padam LED? Tak sambung kat sini. Sebab yang ni tadi kamu sambung kepada kamu punya INT2. Betul tak? Sini kita sambung kepada INT2, which is kita punya switch. Okay, so LED ni dikata guna LED punya variable, global variable name LED. Okay, di mana dia akan enable pin 0 and pin 4. Okay, dia akan, this is pin 0 and pin 4. Okay, so apa yang berlaku is, so dia akan buat blinking dekat pin 0, pin 4. Okay, for the first cycle, pin 0, pin 4 nyala. And then the next cycle, pin 4 dan pin 0 akan padam. Okay, and then send the data to the port. Okay, so macam mana kita nak buat yang ni? How to write this one? Okay, dia kata infinite loop. Kalau infinite loop, kita kena guna while loop lah. While 1. Okay, so initialize dulu kita punya LED punya name, variable. Okay, so unsigned char 1. Unsigned char LED. Okay, sebab dia pakai global variable LED. Okay, di mana LED ni, kita sambung ke mana ni? LED ni tadi? Port B, betul tak? Kita sambung dia kepada port B. Okay, so kamu boleh bagi tahu kat sini, LED sama dengan port B. So, every time, okay, you use the word LED, so means that it is belong to port B.
Doktor, sepatu LED equal to pin D ya, boleh. Apa dia macam mana? Pin D equal to LED. Ya PB2 ni kita sambung kepada dia macam ni lah tadi. Kan port B ni kalau kamu tengok, kamu dah declare kat atas ni. Okey, kat atas ni. Yang ni semua sambung kepada LED. Yang ni sambung kepada INT2. Sama juga dengan yang ni. Benda yang sama. Cuma dia kata ni suruh buat blinking every 2 seconds. Okey, setiap 2 minit. Okey, dekat mana? Dekat LED kosong dengan LED 4 je. Kat pin kosong dengan pin 4 je. The rest just padam. Itu je. So, okay, this blinking kena 2 second lah. Every 2 seconds. Okay, so macam mana nak buat ni? Okay, so now kamu dah panggil dah apa ni? Dah letakkan LED sebagai global variable and then you bagi tahu kat situ LED adalah port B sebenarnya. Okay, kamu letak port, kamu just rename the port B supaya dia nama baru dia adalah LED. So what happen is first kita nak hantar the first pattern lah. This is the first pattern. Okay, which is yang ni nyala and yang ni nyala. The rest kosong. So what you going to do is port B sama dengan how to padam yang ni? Kita kena hantar kosong lah kan. Kalau nak padam LED yang ni, betul tak? So in this case lah, contohlah kita pakai common cathode. All the cathode connected to ground. So to on kita hantar 1, off kita hantar kosong. Okay, so port B, kosong B, not port B, kita pakai variable LED. Kita dah tukar dah tadi ya. Port B adalah sama dengan LED. Doktor, kalau letak port B dia jalan tak? Macam mana? Kalau itu LED yang merah tu letak port B. Boleh jalan, tapi untuk this question dia suruh namakan kita punya port B tu sebagai LED. Sebab tu kita buat the hardest way kat sini. So kat sini saya terbalik tadi. Port B kita namakan dia sebagai variable baru iaitu LED. So every time you panggil LED, you know that is belong to port B sebenarnya. Okay, kalau tak ada yang ni, okay, we can directly send port B sama dengan what number that we want to send out lah untuk nyalakan LED ni. Tapi in this case, kita kena pakai LED punya global variable ni. Okay. So, 0B. Okay, yang ni nak padam, nyala. Padam, nyala. Okay. So, padam. This one is nyala, on. And then, padam. Yang ni kita tak tahu lagi. Kosong. Okay, yang tu kita tak tahu lagi berapa. And then 01. Okay, so the question is kat sini. What is the value we need to put here? Is it 1 ke 0? Siapa nak tahu? 1. Kenapa 1? Tu ini. Okay, sebabnya yang ni INT2 kan. Sebab INT2, kamu kena enablekan dia punya pull up resistor, betul tak? Betul. Okay, to enable pull up resistor, kamu kena selalu letak 1. Because this is your switch. Okay, so that's why dekat sini always 1. Okay. Okay, this is the first pattern ya. Pattern nombor 1. Okay, pattern 1. Okay, kamu dah hantar yang ni. Next. Kena panggil 2 second dulu. Okay, blinking dia every 2 seconds. So, underscore delay. Okay, use the MS. Okay, what is the value that you need to put here? Untuk 2 second? 2000 lah. Okay, 2000. And then LED
0B, okay, nak padamkan semua LED ni, you just put 0, 0, 0, 0, 0. Sini tak tahu lagi nak letak berapa. 0, 0. Okay, kat sini nak letak berapa? Kosong. 1. Kena 1. sebab ni pull up resistor. Sebab kita sambung kepada switch. Always enable pull up resistor. Okay, sebab yang ni kan kita sambung kepada switch ni. Okay, this one kita sambung dia kepada switches. INT2. Switch. Okay. Pull up resistor. Untuk enable pull up resistor, kita kena letak 1 kat situ. Okay, and then panggil balik delay underscore ms 2000 untuk generate delay of 2 seconds. Okay, ada soalan untuk nombor 4. And yang terakhir sekali, saya tekan record dah ke tadi? Yes, dah tekan record. Okay, yang terakhir sekali, last but not least, write the subroutine in the INT2 interrupt service routine to shift data in port B to the right every time an interrupt occurs. Okay, apa berlaku is setiap kali kamu nak kamu trigger INT2, okay, data dalam port B akan shift ke kanan. So, macam mana nak buat tu? How to do that? Siapa nak tolong? ISR golongan interrupt dual Okay. underscore vector. So, ISR kena letak dulu nama dia je. Kita kena create dulu kita punya interrupt service routine. Okay, ISR pastikan nama dia betul. INT2 underscore vet. Okay, kenapa? Sebabnya kita pakai interrupt 2. Kat mana kita nak tahu dia punya nama ni betul ke tak? Refer to this table. Okay, table yang ni. Okay, yang ni. Kamu tengok kat sini. This is INT2. Okay, pastikan dia punya nama betul. Kalau pakai INT0, this is the name for ISR INT0 and this is for INT1. Okay, kalau kamu pakai timer interrupt, so this is for the timer interrupt punya service routine lah. Okay, so nama dah betul. Okay, once nama dah betul, what you going to do? Open curly bracket and close curly bracket lah. So you write down all the programming down here untuk interrupt service routine. Okay, so in this case here, dia kata shift the data to the right every time the interrupt occurs. So you just put port B sama dengan port B shift ke kanan sekali. And then call lah delay. Okay, so we call delay underscore ms. Let's say lah yang ni kita untuk this one 1 second delay, so we put 1000 and that's all. Itu saja. Ada soalan tak? Up until here. Dia punya shift 1 je doktor. Kalau shift 1 maksudnya kita shift ke kanan sekali. Kalau kita letak ganti ni kepada 4, dia akan shift 4 kali. Kalau kamu letak 3, dia akan shift 3 kali. Kalau nak shift ke kiri, put this symbol. Okay, this is shift kiri. Kanan, this symbol. Okay. Okay, if no questions, so I think we stop here. Boleh ya? Okay, untuk yang soal kamu punya quiz 3, quiz 4, quiz 2 punya solution, okay, nanti saya akan upload lah. Okay, saya akan upload kepada saya punya website and then you can download from there untuk tengok dia punya jawapan, solution dia. Boleh ya? Boleh doktor. Okay. Baik. Terima kasih. Thank you, class.
Okay, thank you, Okay, doktor. all the best in final exam. Okay, thank you, doktor. Okay, Okay. okay. Ya, doktor. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, and minta maaf lah kalau ada silap dan salah dan kekurangan daripada saya sepanjang saya mengajar kamu untuk subjek micro-P ni. Kami pun sama, doktor. Okay. Ya, Okay, Alhamdulillah. lepas tu pastikan kamu punya apa ni Assignment. assignment kamu hantar. Sekejap lagi saya akan share link pada WhatsApp group. Doktor minta masa